Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid 4 dan 5. Apa khabar? Saya harap kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang, yang tercinta. Okey, untuk Ustazah pula lah. Alhamdulillah sihat juga. Okey, untuk pelajaran hari kali ini kita akan membuat secara PDPR juga, itu secara online belum lagi bersemuka di online saja. Sampai selama 5 minggu. Jadi saya telah sediakan modul untuk kamu. Ada 2 set modul. Satu lagi. Okey, ini. Tengok. Siapa yang belum ada lagi modul, 2 modul. Saya selitkan modul tu dalam layan kamu. Dengar tak suara saya? Okey, saya selit dalam ni. Kamu tengok. Kamu tengok kan? Ada 2 modul. Modul yang pertama yang akan kita guna, kamu tengok ada Ustazah dah letakkan tarikh. Di sini. Itu pada hari inilah 15 hari bulan 6 2021 sampai modul ni kita gunakan sampai 24 hari bulan 6 2021. Jadi selepas habis modul ni saya akan kumpul modul ni. Boleh tak? Jadi kamu perlu datang ke sekolah hantar modul ni. Boleh tak? Ataupun kamu hantar jawapan sahaja kat Ustazah melalui Telegram lah macam biasa. Dan bila buka sekolah Ustazah akan ambil modul, dua modul ni untuk disemak siapa yang buat, siapa yang tak buat. Boleh tak? Yang mana satu? Bagi tahu Ustazah selepas ini. Kamu nak hantar dua-dua ni modul pada akhir selepas 5 minggu tu, misal kita berjumpa di sekolah nanti, ataupun kita akan kumpul ambil di sekolah habis modul yang minggu yang kedua. Hari Jumaat tu habis modul, hari Khamis tu habis kelas kita, hari Jumaat sampai hari Ahad pagi tu kamu boleh hantar di sekolah. Mana hari Ahad petang tu saya akan ambil dan kita akan semak. Kemudian untuk modul yang kedua pula, saya akan ambil pada buka sekolah nanti. Kamu fikir dulu yang mana yang baik. Nak hantar modul semua ke sekali ke, ataupun yang 2 minggu selepas tu saya akan kutip satu modul dulu. Cepat-cepat bagi tahu Ustazah. Tapi pastikan modul yang pertama ni perlu dibuat. Perlu dibuat untuk disemak, dihabiskan. Diselesaikan oleh kamu untuk disemak. Tak mau hantar kos bagi tak ada buat apa, bagi kat belakang telefon tak ada jawapan. Jadi saya nak bagi berapa kat kamu kan? Okey. Hari ni kita sebelum tu sediakan buku teks untuk rujukan. Buku teks dan modul yang pertama tu, modul yang 15 hari bulan. Modul yang 15 hari bulan tu. Dan alat tulis kamu. Okey. Pertama kita akan belajar surah At-Takasur. Bila buka buku teks, muka surat, kulit ni. Okey, tengok. Surah At-Takasur ada dua unit. Satu unit yang pertama iaitu membaca surah At-Takasur. Jadi saya harap semua murid-murid
4 dan 5 ni boleh dapat membaca surah At-Takasur dengan baik, betul dan bertajwid. Okey, yang kedua, unit yang kedua itu unit ketiga, menghafaz surah At-Takasur. Menghafaz surah At-Takasur. Jadi nanti saya tak pasti. Semua dah boleh menghafaz surah At-Takasur ataupun ada beberapa lagi yang masih belum menghafaz surah At-Takasur. Jadi Ustazah nak kamu rakamkan bacaan surah At-Takasur ni dan hantar kepada Ustazah. Ustazah tak nak kamu baca masa rakaman tu. Masa rakaman tu kamu kena hafaz surah At-Takasur dan rekodkan, dah hantar ke Telegram. Hantar ke Telegram 4 dan 5. Kat Islam 4 dan 5. Okey, kita buka muka surat 2 dah. Okey. Ustazah akan membaca surah At-Takasur dan kamu boleh ikut bacaan Ustazah. Kalau tak betul, kamu boleh tegur. Ustazah silap baca ke, boleh tegur. Mana tegur? Okey. Kamu boleh video voice call ke, video call ke, ataupun type Ustazah ayat ni Ustazah baca tak betul, ataupun macam tu lah. Ustazah akan betulkan balik bacaan Ustazah. Okey. Yang pertama, baca dengan betul. Tengok, dia kata baca dengan betul. Jadi, kita kena baca dengan betul. Kita tambah baca dengan betul dan bertajwid. Baru bacaan kita jadi baik. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu boleh ikut ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ulang bacaan surah Al-Takasur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan bacaan yang kali ketiga kamu baca sendiri, baca dengan betul dan bertajwid. Kamu kalau boleh scan di sini, ada kita scan untuk mendengar bacaan yang lebih baik lagi, yang lebih betul lagi daripada Ustazah. Okey, jadi Sadaqallahul Azim. Habis bacaan surah Al-Takasur, kita tengok huruf, ada dia punya tanda tu. Okey,
huruf ra hendaklah kamu baca, huruf ra hendaklah dibaca tebal. Okey. Jadi bila kamu jumpa huruf ra tu baca tebal. Tak semua huruf ra kamu akan baca tebal. Jadi ada yang bertanda warna apa ni, biru ke apa, yang bertanda yang tu sahaja yang kamu perlu baca tebal. Dan kamu baca nipis saja, ra nipis dan ra tebal. Okey. Yang kedua, nun apa tu, syaddah. Nun syaddah dan min syaddah itu apa dia, wajibul gunnah. Wajibul gunnah dia perlu dibaca dengung 2 harakat. Bila kamu jumpa huruf yang warna hijau tu, kamu kena baca dengung dengan kadar 2 harakat. Itu maknanya tu dia wajibul gunnah. Okey, yang kedua apa dia? Mad dibaca panjang 2, 4 atau 6. Selalunya di akhir-akhir ayat tu. Jadi apa hukum dia? Dia adalah arid li sukun. Arid li sukun. Okey, kita tengok yang mana kamu boleh baca. Kamu boleh tengok sendirilah. Yang mana baca tebal, yang mana baca ni, mana baca dengung 2 harakat, dan yang mana baca panjang 4, 2, 4 atau 6. Okey, saya bagi contoh. Kita tengok di muka surat 3. Di warna ungu. Tengok yang ayat yang kedua. Yang pertama. Alhaakumut takatsur. Nampak? Alhaakumut takatsur. Sur ni, ra ni dia kena baca tebal, sur. Okey, yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Bir ni mana? Okey, yang tu pun baca tebal. Jadi kat yang lain kamu kena cari sendiri. Kemudian yang nun syaddah dan min syaddah, yang mana kamu baca? So, summa kalla, summa, ma mim tu tanda syaddah. Nun pula summa la tasah, summa tu mim syaddah, dan latus alunna, latus alunna, 2 harakat. Tekan, mana bila kamu baca panjang tu kamu kena latun baca dengan tekankan sikit dan baca 2 harakat panjang, 2 harakat, iaitu bertanda 1 alif. Okey, yang ketiga dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, yang mana? Okey, tengok yang ketiga. Ayat yang saufa. Saufa tu tengok. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Okey, baca cara baca yang kedua. Saufa ta'lamun. Dan baca yang ketiga. Saufa ta'lamun. Okey. Kita tengok penerangan sikit tentang surah At-Takatsur. Okey, surah ni ialah surah yang ke 102 daripada surah dalam Al-Quran tu lah. Okay. Faham tak Ustazah cakap ni? Okey. Surah ni diturunkan di Mekah. Surah ni diturunkan di Mekah. Okay, yang ketiga, surah ni mengandungi berapa ayat? Jadi surah ni mengandungi 8 ayat. Memang dari awal hingga akhir dia akan kekal 8 ayat saja. Tak ada tambah, tak ada kurang, mak 8 ayat saja. Okey. Surah ni menjelaskan, isi kandungan surah ni dia menjelaskan golongan manusia yang suka bermegah-megah dengan harta benda mereka, anak pinak dan kedudukan pangkat, sehingga lupa akan kurniaan Allah Subhanahu Taala. Ada ceritalah tentang macam mana manusia ni
bermegah-megah dengan harta dunia, harta benda, anak pinak dan kedudukan pangkat, sampai mereka lupa akan kekurniaan Allah Ta'ala. Mereka lupa Allah yang kurniakan. Kalau tidak, kita tak kaya. Jadi jangan bermegah. Jadi Allah yang bagikan kita anak dan kedudukan pangkat yang apa? Pangkat yang tinggi, kedudukan pangkat lah. Tinggi atau rendah. Apa? Yang penting kedudukan pangkat tu. Sehingga lupa kurniaan Allah. Jadi kita kena bersyukur dengan kita dapat dapat golongan bermegah-megah tu, maknanya dia kaya. Kita boleh kaya tapi jangan bermegah. Kita kena jadi seorang pemurah, sentiasa bersedekah, apa lagi, menolong orang yang susah. Kita fikir harta tu lama-lama akan habis. Amal yang kita buat daripada harta kita yang banyak tu takkan habis. Itu akan jaga kita masa kita di akhirat nanti, selepas kita mati. Tu anak pinak kita, anak-anak kita, anak-anak keturunan tu. Jadi kena jaga elok-elok. Kamu pun nanti akan ada anak-anak, jaga elok-elok anak-anak. Bagi mereka apa? Pendidikan agama yang baik. Bagi mereka kasih sayang. Jagalah mereka elok, jangan berlaku zalim ke atas anak-anak. Sayang, mana dia ada perasaan sayang. Sebab anak tu zuriat, keturunan kita. Jadi kita kena jaga anak tu elok. Kalau tak ada anak-anak, macam mana? Sedih kan? Ramai yang anak-anak tapi tak dapat. Jadi kamu besar nanti kena jaga anak-anak elok-elok. Anak-anak tu pun bukan salah satu sebab kamu lalai dalam menunaikan perintah Allah Ta'ala. Anak tu sebagai penyambung yang akan waris, kalau menolong kita. Selekak amal anak-anak nanti akan menjadi menolong kita di akhirat nanti. Dan juga kedudukan pangkat. Jangan lupa bila besar nanti dah kerja senang, dah dapat pangkat ke yang tinggi ke, tolong orang, bantu yang lain-lain. Jangan sombong, kata. Jangan sombong, jangan bermegah lah. Okey, faham. Okey, penerang Ustaz ni melirik-lirik. Jadi saya harap kamu faham. Dan nasihat Ustaz tu dalam penerangan tadi ada sikit-sikit nasihat Ustaz. Okey. Tengok idgham izhar qamari dan idgham syamsi, nanti Ustaz akan terangkan. Okey. Yang kedua, kita tengok modul yang Ustazah bagi kat kamu tu. Kamu buat latihan di muka surat 1. Banyak pun. Jadi yang pertama, kamu rekodkan hafazan surah At-Takasur dan hantar ke Telegram. Okey, yang kedua, kamu baca surah Al-Takasur dengan betul dan fasih, berdasarkan bacaan yang ada dalam scan tadi. Ustazah akan sediakan juga bacaan untuk kamu baca dengan betul dan lancar. Untuk kamu tu dah baca dengan betul dan lancar. Kemudian yang kedua, B ni, berdasarkan surah At-Takasur di atas, keluarkan bacaan wajibul gunnah. Bacaan wajibul gunnah macam mana? Yang ada tanda nun syaddah dan mim syaddah. Cari mana perkataan kalimah yang ada mim syaddah dan nun syaddah. Wajibul gunnah, dia baca berapa harakat? Baca 2 harakat. Yang itu. Dan yang satu lagi, 3 ya.
surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni kamu baca surah ni, Al-Kahfi ni. Baca dengan betul. Kemudian kamu tulis di sini, cari hukum tajwid bagi bacaan yang bergaris sahaja. Kena pasti. Contohnya Al-Hayati. Al-Hayati dunia. Al-Hayati. Al-Hayati apa dia hukum tajwid dia? Tengok depan tu, alif lam qamariyah atau syamsiah. Macam mana nak kena alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah? Alif lam qamariyah dia selepas huruf yang ketiga tu dia tak ada tanda syaddah. Alif lam syamsiah huruf yang ketiga tu dia ada tanda syaddah. Kerana dia bila dia baca pun dia tak akan inilah, lam tu dia sembunyikan. Contoh Al-Hayati. Okey, yang lain 2, 3, 4, 5 kamu, dan yang ni kamu cari berapa semua ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sahaja. 5. Tulis perkataan kalimah tersebut, kemudian nyatakan kat sini apa dia hukum tajwid dia. Apa dia hukum tajwid dia? Sini tulis kalimah, sini tulis hukum tajwid dia apa. Okey, ni di bawah ni dah ada jawapan. Jadi kamu pilih je dan tulis di sini. Tulis di sini. Di sini kamu cari kalimah tulis kalimah yang bergaris tu. Di sini kamu tulis hukum tajwid. Pilih jawapan di sini. Okey, faham? Okey, jadi itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Jika tak faham boleh WhatsApp Ustazah ataupun apalah. Bolehlah WhatsApp Ustazah, tanya soalan yang kamu tak faham tu. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa dalam yang pertama ni lah, rakaman yang pertama Ustazah ni. Dan Ustazah akhiri kelas dengan Wal-As, surah Al-As. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey. Kita tutup majlis dengan salat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.